Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya muliakan, pengurusi karya dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Terima kasih kepada Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, juga anak-anak yang datang malam ni. Besok sekolah ya, Masya Allah. Jadi disebabkan mereka nak sekolah besok, kita habis awal. Ya, kita habis awal lah. Esok nak sekolah, InsyaAllah pukul 12 kita stop ya. Baik tuan-tuan, kita mulakan dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, terima kasih pada pengurusi karya, terima kasih pada yang menjemput saya pada malam ni. Saya tak tahu tuan-tuan ni datang ni nak dengar ceramah ke nak tengok muka saya. Sebab 2-3 hari ni muka saya dah macam Maaf Zorro dah, macam ninja pun ada. Okey, ada yang kata Ustaz Kazim tu propa, kata berdrama je. Tak apalah, tengok malam ni elok je muka dia. Malam lain, siang lain tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah kita sekarang berada dalam bulan kemerdekaan. Satu titik yang penting dalam sejarah negara Malaysia bila kita diberikan kemerdekaan. Itu dah cerita 65 tahun yang dulu, cerita tentang merdeka. Bila sebut tentang anak-anak ni merdeka, dia pun tahu apa. Ni adik kita baju biru, baju hijau. Dia bukan tahu susah payah dia, lahir-lahir dia cerah dah. Rumah dah terang, elektrik dah ada, air dah masuk dalam rumah semua dah. Dia tak jadi macam kita dulu-dulu, elektrik tak ada, air pergi korek telaga, duduk di kampung nu pula, susahnya hidup. Nak cari televisyen sebuah pun susah, nak cari teksi pun payah, nak berjalan pergi mana tunggu bah ni pula lagi tunggu lagi tak ada. Bila tak tunggu sat-sat lalu, tu nama dia bah. Sekarang ni tak payah, semua ada kereta, semua ada motor dah. Dulu nak cari telefon pun susah, jalan ke hulu ke hilir bawa duit siling cari public phone. Sekarang anak-anak tuan-tuan semua ada handphone, semua ada ni. Oh, saya tak ada. Alhamdulillah saya tak ada tuan. Saya tak ada. Saya ingat dulu tuan-tuan, orang cari public phone ni bawa duit siling tu, cari jumpa public phone. Telefon ada, gagang dia ada, wire tak ada, angkat-angkat lah, tak balik. Ada yang cari jumpa dengan gagang tak ada, dengan tali pun tak ada, kabel pun tak ada. Ada yang jumpa tak boleh tekan, tak boleh pakai, rosak. Yang paling jahat tuan-tuan, dekat tempat saya belajar dulu, depa pergi telefon waktu malam, dadai letak di sini, letak balik. Sebab apa? Orang berak dia ambil tag, disapu kat situ. Hamba Allah letak melekat kat telinga ni. Punya jahat tuan-tuan ni, busuk hati perut. Sekarang kita berada dalam keadaan merdeka dah. Persoalan dia, yang sekarang ni yang kita nak bercakap kemerdekaan ni daripada sudut apa?
Walaupun merdeka, tapi berapa ramai lagi otak kita, pemikiran kita, amalan kita, akidah kita belum merdeka. Belum merdeka daripada perspektif yang Islam nak. Masih lagi hasad dengki sama-sama kita. Masih lagi dendam mendendam sama-sama kita. Benci membenci sama-sama kita. Sama-sama Islam, benci membenci. Merdeka apa? Nabi diberikan kepada kita, Rasulullah tu ajar kepada kita, jangan ada perasaan benci dalam diri kita. Malah sesama umat Islam ni kena berkasih sayang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah. Siapa yang ikut Rasulullah, dia berkasih sayang sesama Islam, tetapi tegas dengan orang-orang kafir. Dengan orang kafir tegas, dengan Islam berkasih sayang. Hari ini tuan-tuan tengok, bila orang Islam dilanda musibah, orang Islam sendiri cakap padan muka. Rasakan apa jenis ini tuan-tuan ni? Kalau kita duduk tepi jalan tu adik, ada budak naik motor, mak rempit lah contoh ni, stopper naik motor ni, waktu kita duduk kuliah, waktu tu lah dia duduk rem, bingit, kucing lintah, nak ngelak kucing, debuk situ. Kita pun tengok, kena dah, jatuh dah, padan muka. Tuan-tuan sebut padan muka itu pun dilarang. Biar dia rasa mampu lebih, itu lagi dilarang. Berapa ramai tuan-tuan bila tengok orang macam itu, kita kata mampu happy, padan muka, rasakan. Tak boleh tuan-tuan. Allah ajar kepada kita, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya pada muka, mampu happy, maknanya belum merdeka. Maksud saya apa? Yang dikatakan merdeka, adik kita pakai bendera Malaysia, tudung dia, hebat, merdeka, Masya Allah tuan. Nampak tu semangat merdeka. Pasal lepas ni mak ngah pakai telekung bendera Malaysia pula tuan. Yang dikatakan merdeka ialah ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Itu baru dikatakan merdeka. Ikutlah kamu dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu, jangan ikut yang lain daripada itu. Allah pesan dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga, ikutlah kamu apa-apa yang Allah turunkan pada kamu, jangan ikut yang lain. Sampai nak sikat rambut pun ikut cara Islam. Bayangkan, adik oi, nak gunting rambut tu pun Islam aja. Dia tak boleh tepi ni nipis, tepi ni nipis, tinggal tengah-tengah macam balung ayam, panjang, buat cacak-cacak pula. Mai semayang juga, kepiah duduk di atas. Ada setengah hak semayang tak kira kepiah, rambut tu dia pang. Bila dia rukuk, kena punggung orang depan. Sampaikan macam tu sekali Islam aja. Subhanallah. Abang-abang, sampai nak pakai cincin pun, tuan-tuan tengok adik, tengok jari ustaz ni, bengkok tak? Ni bengkok tak? Ni bengkok. Tuan-tuan jangan tengok pula. Ini baru tuan-tuan nampak tang jari saya, tahap lain bengkok tuan-tuan tak nampak. Nampak ni penyakit saya ni, penyakit yang misteri, yang doktor pun tak tahu nak buat macam mana. Adik boleh buat ni? Boleh buat? Saya straight di bawah, bengkok di atas. Kalau tuan-tuan bengkok macam tu, saya tak. Ini keistimewaan yang Allah bagi pada saya. Nampak? Straight, nampak? Tu adik bengkok sini. Subhanallah. Jadi siapa yang nak bengkok macam ni, minta sakit insya-Allah. Baik, kita sebutkan tadi, Islam ni dia ajar kepada kita sampai cara pakai cincin ni pun Islam ajar. Laki-laki nak pakai cincin boleh, cincin perak, cincin tembaga boleh, tapi Allah Ta'ala tak bagi pada kita orang laki-laki pakai cincin emas sampai macam tu.
Tak boleh pakai cincin mah, gelang mah, rantai mah. Yang laki-laki boleh pakai gigi mas. Boleh pakai gigi mah. Bila dia senyum je, ting, mah dia keluar. Yang kedua boleh pakai hidung mas. Ni hidung ni. Dia duduk di rumah, datang perompak tetah hidung dia, hilang hidung dia. Sekarang rompong hidung, tenganga ya. Bila hujan mai, masuklah hidung, masuk keluar ke mulut. Maka ambil hidung besi, dia bubuh, hidung palsu. Boleh. Bila pakai yang besi, dia jadi busuk, karat. Maka harus dia pakai hidung mas. Mai masjid pakai hidung mas, tapi kena pakai grill, takut orang rompak. Serah ke hidung, bagi dia pula. Tuan-tuan yang saya hormati, sampailah masuk dalam tandas tu pun Islam aja. Keluar daripada tandas pun Islam aja. Kalau kita faham makna ikut Islam, makna merdeka ialah ikut Islam. Selagi mana kita tak ikut Islam, tuan-tuan, kita belum merdeka. Ada orang yang ikut iblis. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Allah kata sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, maka ambillah dia sebagai musuh kamu. Ambil iblis tu, syaitan tu sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Ada orang telefon saya, dia kata, Ustaz, macam mana nak minta maaf dengan iblis? Astaghfirullahalazim. Saya tanya, kenapa bang? Semalam saya maki iblis, rasa macam salah lah pula. Saya rasa nak empuk je handphone tu, tapi pasal handphone tu saya punya, tak jadi empuk. Apalah yang bengong sangat abang weh. Dengan iblis ni memang kena maki. Dengan iblis ni memang kena maki. Syaitanir rajim. Dia nak bawa kita masuk neraka. Dia nak memenuhkan kita ni dalam neraka sa'ir. Kenapa ya nak minta maaf kepada iblis? Memang disuruh maki dia. Tak berdosa pun maki iblis, laknatullah, tak salah pun. Tapi berapa ramai yang jadikan iblis kawan dia? Macam mana Ustaz menjadikan iblis sebagai kawan? Iblis, syaitan, kegemaran dia membazir. Berapa ramai yang suka membazir? Perangai iblis ialah mengapi-apikan orang. Berapa ramai kita melaga-lagakan orang? Perangai iblis apa dia? Menghalang orang lain buat ibadat. Dia tak bagi orang lain buat ibadat. Berapa ramai di kalangan kita yang halang orang lain buat baik? Malam ni ceramah siapa? Ustaz Kazim mai malam ni. Dia ni betul-betul belah mana? Ni zaman sekarang ni. Nak ceramah pun tanya, dia betul-betul belah mana? Lah dia pun main jumpa saya, Ustaz nak tanya sikit, Ustaz belah mana? Saya kata boleh belah. Orang nak ceramah hang tanya pula belah mana? Apa ni? Ada yang direct tanya saya, Ustaz parti apa? Saya parti Tupperware. Apa benda ni tuan-tuan ni? Orang nak ajak sayang Allah, nak ajak cinta Rasul, engkau masih bercakap soal pecah belah, engkau bercakap soal parti, engkau bercakap soal apa benda ni? Dalam masjid pun kau nak cakap benda-benda tu. Abdikan diri pada Allah, bukan mengajak orang berpecah belah, bergaduh dan sebagainya. Satu. Dua, berapa ramai yang menjadikan iblis sebagai kawan. Pergi hospital, doktor kata makcik sihat. Pergi klinik, doktor kata makcik sihat, tak sakit. Habis tu kenapa makcik sakit? Akhirnya jumpa bomo. Jumpa ustaz tak lega. Jumpa Ustaz Kazim tak lega. Ada orang datang jumpa saya, dia minta santaukan orang. Jahat betul entah. Dia ingat saya ni rumah santet ke apa ke? Dia bawa 5,000, dia letak atas meja. Dia kata, Ustaz, ni 5,000, saya nak Ustaz santau satu orang. Siapa dia? Isteri saya, Ustaz, curang dengan satu jantan. Saya bengang dengan jantan tu.
Saya nak ustaz santau dia, bagi mampu. Saya kata, abang, saya mau kena santau bang. Ya, abang suruh saya santau orang pula. Abang ingat saya ni makan duit dengan upah benda-benda haram kan? Saya tahu ustaz buat. Saya tahu. Dah, saya tak buat. Bohong Ambil balik duit. Tak, kalau tak cukup saya tambah Abang bagi 1 juta pun saya tak ambil. Sebab apa? Haram. Bagi 50 tak ambil, cuba bagi 5,000. Ni halal setan punya perangai tuan-tuan. Banyak orang macam tu, dia ambil, orang offer dia rasuah. Di offernya pula bulan Ramadan. Dia bagi duit, dia kata ni ambil lah buat belanja duit kopi. Marah dah. Hang kalau hang tak respect uniform aku, tak apa ni bulan Ramadan pun hang bagi rasuah kat aku. Marah. Hormat Ramadan. Kalau nak bagi pun lepas raya. Astagfirullahalazim tuan. Ni perangai setan tuan. Awak belum merdeka lagi. Bila sakit awak jumpa kahin. Bila awak sakit awak jumpa tukang tenung, arraf. Bila awak sakit awak pergi menelek, menengok dan sebagainya. Belum merdeka tuan-tuan. Saya pakai cincin perak ni, tak ada apa cincin ni. Cincin ni orang hadiah kat saya. Sempena hari jadi saya tahun lepas. 28 hari bulan 11 akan datang ni hari jadi saya lagi. Saja abang ni kokot tuan-tuan nak hantar pula cincin saja abang tuan-tuan. Bulan 11 ni hari jadi saya lagi 28. Tak ada apa pun cincin ni. Tak ada apa, orang hadiah saya pakai lah. Tak pakai tak dapat pahala pula orang tu. Berapa ramai yang percaya pada cincin. Saya jumpa tuan-tuan, dia kata, ustaz, cincin ni saya dah jampi. Ustaz pakai cincin ni, insya-Allah santau ustaz tak datang dah. Ustaz jangan buang lah. Jangan buang, sentiasa kena pakai. Kalau tak pakai santau tu mai balik. Maka kita pun pakai ni. Satu hari pergi ambil air semayang, buka, pergi letak dekat kolah tu. Pergi semayang, tengah-tengah tahiyat duk nampak jari tak ada cincin. Sudah, pergi mana pula? Tengah semayang tu duk teringat, habislah aku cincin hilang. Bagi salam lari, hilang sungguh cincin. Maka saya pun beranggapan apa? Habislah aku, cincin tu tak ada. Sakit pula lah aku. Syirik tuan-tuan. Merdeka apa engkau ni? Engkau belum merdeka daripada syirik. Balik rumah abang kat isteri, dia kata, hai abang ni sakit pula. Cincin hak jadi tangkai tu hilang lah dah. Siapa je pergi ambil tempat wuduk tak tahu. Loh abang, malam tu betul sesak nafas balik. Itulah kata cincin tu tak ada. Itulah kata apa? Cincin ni bukan ada kuasa apa. Tapi berapa ramai yang percaya pada tangkal, masih percaya pada cincin, masih percaya pada rantai, masih percaya pada azimat. Tapi dia kata dia merdeka. Belum merdeka tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, yang ketiga, orang yang merdeka tu apa dia? Orang yang menjaga diri dia daripada berbuat benda-benda yang maharim, al-maharim. Orang yang menjaga diri dia daripada melakukan benda-benda dosa, benda haram, tu merdeka. Kalau masih lagi buat benda haram, belum merdeka. Atau masih berbangga dengan sejarah yang kita pernah buat benda haram, belum merdeka, belum taubat. Contoh saya ni balik pada umrah pakai kepiah tak lekang. Balik umrah dah, balik haji dah, kepiah putih ni tak lekang di kepala dah. Berubah dah. Tapi tolak jadi imam tak berani juga, tu salah. Pi haji, balik haji mai sembahyang asar. Tu imam tengok, Allah Tuan Haji bila balik kemarin, Allah, tu imam peluk cium ambil berkat. Dia kata, imam ni Haji boleh tak jadi imam, ambil berkat orang balik Mekah. Yang baru balik tu dandan batuk. Batuk tadi nyembang punya derah kat bawah tu, suruh jadi imam buat batuk. Orang Perak kata nampak benar nipunya tuan ni.
Allah, tuan-tuan, oi, kita ni kadang-kadang dah bertobat, bagus. Tapi bila duk menyimbang, aku nak abang kat hampa lah. Aku ni dulu Samsing kampung dusun. Apa benda yang aku tak buat? Setakat curi, setakat meragut tu, kerja lama aku lah. Sekejap pergi belasah orang, pergi pelupuh orang tu tak ada. Aku kacang lah. Lah ya aku tobat. Belum tobat sebenarnya. Sebab apa? Sebab awak berbangga dengan cerita lama awak. Awak berbangga dengan Samsing awak. Awak berbangga dengan dosa awak. Yang dikatakan taubat itu apa? Bila dia cerita benda jahat yang dia buat, dia tak sanggup nak cerita. Menangis dia. Bila orang tanya, jangan sebut, jangan sebut. Itu taubat. Dia tak mau dengar dah, dia tak mau cerita dah, dia tak mau ungkit dah apa benda yang dia dah buat. Dia dah taubat. Itulah taubat. Dan itulah orang merdeka. Yang ni saya jumpa dua artis, tuan-tuan. Dua artis, dua-dua perempuan. Dua-dua menikah lah, tak ada harapan. Saya ni alhamdulillah lah, walaupun tua-tua bangka macam saya ni, tua dah saya ni, umur dah tahun ni genap 50. Boleh buat keluar duit ke duit SP. Tak pernah faham, tak faham sudah. Akaun 2 boleh buat keluar. Walaupun saya tua, saya bersyukur masih diberi peluang menjadi host. Jadi host rancangan talk show. Selalunya yang jadi rancangan bual bicara ni orang muda-muda, tapi saya hak tua-tua ni TV duk panggil lagi. Jadi saya temu ramah dua artis perempuan yang dah berhijrah. Dia mari duduk dalam studio dengan saya. Saya tanya, "Kak, buat apa sekarang?" "Saya bela ayam, bela ikan, tanam sayur di kampung dengan suami saya." Oh, dia ni pelakon filem, pelakon drama. Waktu dulu cun, cantik. Bila dia menikah, dia duduk di kampung, bela ayam, bela itik, tanam pokok, tanam sayur. Sekarang akak dah tak berlakon dah. Oh, teriak pula dah. Duk teriak. "Boleh tak ustaz jangan tanya pasal berlakon?" Oh, sudah tuan-tuan. Rasa bersalah pula saya tu. Saya dah tak nak sebut pasal berlakon. Saya takut, saya Allah. Menyesal pula aku tanya, tuan-tuan. Lala saya tanya sekarang, telur ayam berapa ringgit? Saya tanya bab telur. Nak tanya bab berlakon, dia teriak. Nak tanya bab pengalaman dia berlakon, kenapa dia stop, dia menangis, tuan-tuan. Dia tak sanggup cerita. Dia kata dia takut pada Allah. "Aku takut ustaz, saya takut, saya minta maaf ustaz." Lala saya tanya lah, ikan jenis apa yang akak ternak sekarang, tuan-tuan? Sungguh tuan-tuan, saya tak bohong. Ini nampak keikhlasan dia taubat. Dia tak cerita pun, kejayaan saya waktu berlakon filem, saya pernah dianugerahkan pelakon terbaik. Kemudian tak ada tuan-tuan, tak ada. Itu belum taubat lagi, duk bangga dengan benda-benda maksiat. Dia tak cakap. Satu lagi artis pakai tudung bulat, pakai purdah. Oh, yang mana pula artis ni? Saya jenuh duk recall balik mana satu muka dia ni. Bila tanya nama, tanya dekat penerbit, dia ni siapa? Dia aku tak kenal. Oh, saya ingat pelakon drama dulu jadi pak lawak perempuan, duk berlawak aja. Bila saya tanya dia, "Akak buat apa sekarang?" Dia tak angkat kepala, langsung tunduk. "Saya sekarang meniaga barang-barang ibadat, umrah, haji, barang-barang itulah." Duk tunduk kepala. "Akak sekarang tak berlakon dah kak?" "Tak nak dah." Langsung tak angkat kepala. Lala saya tunduk. "Kak sihat kak?" Tuan-tuan. La ilaha illallah, tuan-tuan. Ni yang kata orang taubat, dia tak bangga. Sebab tu saya nasihat pada kawan-kawan saya, artis-artis, rockers yang bila dah hijrah, tutup cerita lama dulu. Waktu hang 80-an, waktu hang rockers, sudah.
Mai ke masjid jangan duk cerita saya dulu. Hang tobat ke belum? Dah, tutup buku. Sekarang terus ke hadapan. Jadi orang baik. Bukan kita duk cerita pengalaman menimbulkan kekaguman pada orang yang mendengar di bawah ni. Itu yang dikatakan taubat, yang betul-betul taubat. Duk ada lebih daripada 100 makna taubat, tuan-tuan. Kalau kita masih belum sampai tahap itu, kita punya jiwa belum merdeka. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu kita sebut dalam satu kata-kata, arba'atun qabihatun walakin arba'atan minha aqbah. Arba tu apa? Arba'ah tu apa? 4. Arba'atun qabihah. 4 perkara ni qabihah. Apa makna qabihah? Buruk. Tetapi walakin arba'atan minha aqbah. Tetapi 4 perkara ini lebih buruk daripada 4 perkara tadi. Masya Allah. 4 perkara ni buruk, tapi kalau kita buat 4 perkara yang lain pula lagi buruk pada hal pertama tadi. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertamanya ialah az-zambu minasyabi qabihun wa minasyaihi aqbah. Orang muda kalau dia buat dosa buruk, tapi kalau orang tua buat dosa lagi-lagi buruk. Orang muda buat dosa buruk dah, tapi kalau tua bangka buat dosa lagi bertambah buruk. Baru ni, tuan-tuan, ada perempuan ditangkap berkhaluat. Dia umur 14 tahun ditangkap dengan 3 jantan dalam bilik hotel. Dia pun buat doa selamat. Doa selamat ke tahlil ke tak tahu. La ilaha illallah tu tahlil tu. Anak dara budak sekolah 14 tahun. Jantan tu umur 19, ada 21, ada 24. Tak tahu siapa khalifah baca doa. Muda tak mereka ni? Muda. Dosa tak? Dosa. Buruk tak? Hotel yang sama, di tempat yang sama, satu warga emas umur 62 tahun ditangkap khalwat dengan janda pula umur 56. Yang jantan 62, hak janda tu 56. Yang muda tadi buruk tak? Yang hak tua ni pandai dia pun jawab. Lagi buruk, tuan-tuan oi. Alhamdulillah, saya seronok tengok malam ni masjid Kampung Rawa kita ni. Ni anak-anak muda ni. Tuan-tuan ingat senang anak-anak muda nak bersila macam ni. Duk bersila dengar ceramah, hak duk rakam tak habis pada awal ni. Ni daripada tadi duk rakam ni, balik kompom lenguh. No. Tuan-tuan ingat senang anak muda mai sini. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya bukannya Cristiano Ronaldo yang mereka nak mai tengok. Kalau Cristiano ke Messi datang sini ke, tak heran mereka tengok. Ini Kazim Ronaldo ya, nak buat apa? Kalau saya ni Harry Maguire, betul tu saya sebut Harry apa? Oh, Maguire. Saya sebut ejaan dia Harry Maguire. Kalau saya ni Harry Maguire, tak heran tak? Tapi kita kena rasa heran anak-anak ni datang. Kenapa? Kalau hak tua-tua datang, saya tak heran. Memang ni tempat dia, masjid, tempat nak berjumpa kawan, tempat nak beribadah, tempat nak sembahyang, tempat nak kuliah. Tempat mana lagi yang lebih baik kalau kita warga emas melainkan masjid? Takkan umur 70 tahun lepak padang golf, 70 tahun duduk di dangdut, 70 tahun duduk dangdut lagi apa? Tapi ni masjid kita, cantik, bersih, elok, tersusun. Saya sayang abang-abang yang datang masjid. Tetapi bila anak-anak muda ni datang, lagi-lagi pula saya sayang, tuan-tuan. Sebab tempat ni tak ada apa yang menarik bagi mereka. Yang menarik pun bunga. Tu pun tak ada telur.
Apa yang menarik untuk mereka datang? Tapi mereka datang maknanya hebat. Kalaulah kita tak sambung apa yang mereka buat hari ni, Allah naya. Abang-abang di sini orang kaya ni. Ada yang kaya. Jumpa dengan pengurusi masjid, aku hadiah 40 basikal. Untuk apa ni? Datuk bagi 40 basikal ni untuk apa, Datuk? Saya nak buat kempen. Mana-mana anak-anak muda ni datang sembahyang subuh berjamaah selama 40 hari tanpa berhenti, dia dapat basikal seorang sebiji. Agak-agak subuh kita macam mana, tuan-tuan? Dengan tok dia memau. Saya boleh dapat basikal lah tu dia. Dah kita kata gerek ni untuk depa ya, basikal ni tak dapat kan hang kata. Ni untuk budak-budak aja. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan gunakan kekayaan tuan-tuan untuk tarik orang cintai Allah, cintai masjid, berkat tuan-tuan. Ini sayang, kekayaan yang banyak buat benda yang tak faedah. Kekayaan berpuluh-puluh juta hidup joget, I sayang, I love you, love. Buat kerja ada apa? Bagi dekat masjid ni 40 biji, masjid sana 40 biji, sana 40 biji. Cukup 40 hari budak-budak ni main sembahyang subuh, dapat basikal sebiji, tuan-tuan. Allah. Macam sembahyang Jumaat. Kalau mak dia tak kejut sembahyang subuh, dia marah mak dia. Mak, dah lah hari ni lah 40, mak tak kejut pula, tak ada basikal. Tak apa, mak bagi kat hang basikal. Tuan-tuan, macam-macam benda kita boleh buat untuk anak-anak yang datang ni, supaya mereka tak terjebak pada benda yang jahat. Tapi sayang, bila anak-anak ni datang, berapa ramai yang jadi musuh. Orang masjid tengok anak-anak muda datang, awak ramai budak-budak ni. Apa malam ni ramai budak-budak ni. Tok siap tengok tabung tu kan berjalan tabung kita kan. Dia duk kira tabung nak berjalan tak habis-habis tuan. Tu dia tak tengok lagi budak hak duk buah duk bisin ni. Dia terajang budak tu. CCTV rakam penampar berguling budak tu. Biar pilah dia bising nak kata apa. Kalau boleh sediakan tempat main belakang tu, pergi main apa bising tak apa. Janji apa main masjid. Sebab 2 tahun tuan-tuan, budak-budak besar ni tak boleh main masjid. Tuan-tuan tak susah hati ke? Anak kita tak boleh main masjid. Duk lalu sembahyang Jumaat nak bersikar ya. Duk lalu duk tengok panjang tengkok nak sembahyang. Hai, bawah 15 tak boleh. Balik. Oh, lah pergi supermarket. Lah lepak kedai karaoke. Alah, kita dah boleh main balik lah. Dan kita buat program ni, InsyaAllah tuan-tuan. Ni salah satu kuasa yang kita boleh guna. Kuasa yang ada dalam media sosial yang adik-adik kita ni ada. Ni semua kaki TikTok ni. Oh, tak ada main TikTok ya. Allah main saja tuan. Main apa Facebook? Apa yang ada? Main game. Astagfirullahalazim tuan. Baik. Orang muda buat dosa tu dah buruk. Tapi kalau orang tua buat dosa, lagi-lagilah buruk. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita merdeka. Rumah ini, rumah Allah ini adalah rumah kita nombor 2. Tuan-tuan dah hiaskan rumah Allah ni cantik. Inilah yang terbaik. Aku nak cantikkan masjid lebih cantik daripada rumah aku. Aku nak imarahkan rumah Allah lebih daripada aku imarahkan rumah aku. Aku nak cinta kepada masjid lebih daripada aku cinta daripada rumah aku. Sebab apa? Sebab ini adalah rumah Allah. Tuan-tuan dengar tu bunyi tu azan. Jom tuan-tuan kita beli sebiji. Buat apa tak? Letak kat rumah. Letak kat rumah. Ustaz belanja dia tak nampak tak nak. 1000 apa tu? 1600. Letak kat ruang tamu tu, bila masuk waktu 10 minit, tit. Dia kita set
10 minit sebelum azan baca surah Al-Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira. Oh, anak kita tahu dah dah masuk zuhur. Soal lagi nak masuk asar 10 minit. Tuan-tuan, dia baca pula ayat Quran, surah Baqarah, ayat kursi. Soal lagi maghrib pula dia lagi 10 minit, dia baca pula Alif Lam Mim. Bayangkan tuan-tuan, tiap-tiap kali azan dengar dalam rumah kita, anak-anak kita dengar. Ada orang yang beli amplifier, ada orang yang beli speaker, ada orang yang beli radio harga 15-20 ribu, bubuh dalam kereta. Siapa yang dengar azan dalam kereta dia? Tapi dia tak boleh nak belanja 1,600 lekat dekat dinding rumah dia, setengah jam sebelum subuh pasang Quran, automatik anak-anak bangun. Di rumah saya tuan-tuan ada dua betul-betul saya letak depan bilik anak bujang saya. Kadang-kadang zikir subhanallah walhamdulillah, tegak budak-budak tu. Satu lagi saya letak dalam setiap bilik anak saya tu speaker ni. Sebelum subuh 5:30 bangun, anak-anak ayah bangun, subuh. Oh, nampak tuan-tuan. Lepas tu mayang bang. Tapi anak-anak ni cerdik tuan. Dia pergi off volume dalam bilik dia pun. Saya pergi ambil hammer, pergi cut off tu. Lah dia tak boleh tutup lah. Tuan-tuan, kita kena cari jalan macam mana nak ajak anak kita semayang. Sebab hari ini cabaran untuk menjadikan mereka lalai daripada semayang terlalu tinggi tuan-tuan. Television, game, media sosial menjadikan anak-anak kita tak ingat nak semayang tuan. Bayangkan kalau anak-anak kita ni tak semayang, muda, buruk. Tapi kalau yang tua-tua tak semayang, lagi buruk. Yang kedua kata dia, wal ishtiratu bid dunya minal jahil qabih wa minal alim aqbah. Orang jahil kalau dia sibuk urusan dunia itu adalah buruk. Tetapi kalau orang alim sibuk urusan dunia, lagi buruk daripada orang jahil. Orang jahil yang sibuk dengan urusan dunia, Masya Allah, dia hantar anak dia belajar menari. Menari pula di hujung kaki, hujung jari je, tik pusing. Berapa ribu belanja bang? Yuran okey lah ustaz, not bad lah, tak adalah mahal sangat, dalam 500 bulan okey lah kan. Anak saya belajar menari ballet. Oh, yang anak saya sulung pula belajar main piano. Oh, piano. Yang tu mahal sikit lah sebab cikgu dia international, dia ambil 1,000 sebulan. Oh, sehari berapa kali? Tak ada sehari ustaz, seminggu 4 kali. Tu yang sibuk sikit tu. Pergi sekolah pagi, petang dia belajar ballet, malam pula dia belajar piano. Oh, piano, aku fikirkan biola. Habis tu dia tak belajar Quran. Oh. Abang, belajar-belajarlah baca Quran. Nanti kalau masuk penjara boleh baca Quran. Ni dah lah tak baca, tak pandai baca, tiba-tiba kena hukum, masuk penjara, nak baca apa? Faham? Akak-akak tutup-tutup pula aurat. Nanti bila mati, ada gambar juga yang bertudung yang boleh keluar dalam Facebook. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Al-Fatihah, telah kembali ke rahmatullah. Ada jugalah depa bubuh gambar kita yang pakai tudung. Ni langsung tak pakai tudung, bila mati nak bubuh gambar, tak ada profil gambar yang tutup aurat. Lalas sekali buh gambar, kemudian pergi mak tu, pergi bubuh ambil marker pen, tutup dengan hitam, nampak macam pakai tudung. Jangan kita fikir ni tuan-tuan, kita ni selama-lamanya hidup dalam dunia ni senang je.
Belajar-belajarlah semayang. Nanti kau datang susah, engkau akan minta tolong dengan Tuhan. Salah satu jalannya ialah jalan sembahyang. Saya sibuk lah ustaz, tak dan. Saya tak ada nak belajar Quran. Sibuk tang mana bang? Meh bang kata saya. Ustaz bayang tengoklah saya breakfast di di Georgetown. Saya lunch ustaz di Kuala Lumpur. Oh. Dinner di Tokyo. Oh. Sibuk betul bang tu katalah. Ni besok saya nak terbang pula ke Amsterdam. Hui. Abang kerja apa? Saya perniagaan import export. Itu yang saya tak sempat nak baca Quran. Oi. Kalau abang fikirkan tentang sibuk bang, semua orang sibuk. Tapi kalau abang ingat bahawa abang dah cinta dunia lebih pada akhirat, tolong bagikan masa sedikit untuk abang. Bacalah Quran. Sebab tu akak-akak abang-abang yang ada dalam masjid ni, alhamdulillah boleh baca Quran. Kalau ada yang tak boleh baca Quran, kita ada imam, kita ada ustaz. Pergi belajar dalam bilik tu. Mam, boleh dah ajar saya Quran? Saya dah 74 tapi tak pandai baca Quran. Boleh ha? Imam pun janganlah garang sangat. Tua-tua baru nak mengaji, muda-muda tak mau mengaji. Janganlah macam tu. Dia ambil rehat, dia katok pula tu imam pula. Jadi kes mahkamah pula ni. Janganlah garang sangat. Dia nak mengaji tu syukurlah. Imam ajar elok-elok. Lah ni haji kita baca Iqra' lah nah. Tak payah kita baca Muqaddan lambat. Ikut saya baca. Ni bunyi dia A. Ni tahu. Yang ni tahu. Ni ba. Pandai. Yang ni ta. Pandai ji. Yang ni sa. Sa ni pandai. Yang ni tang sinilah ustaz saya mati hari tu. Astagfirullah. Sampai tang sa. Lepas tu tak mengaji dah. Kalau kita rasa malu mengaji dengan Tok Imam, kita mengaji dengan cucu kita ni. Aiman, ajar Tok Wan. Mai ajar Tok Wan baca Quran. Aiman, pergilah ajar. Jangan garang sangat. Oh, betul. Oh, sudah tuan-tuan. Dia merajuk, bila lompat tak kata, teriak habis gelak tak bangkit dah. Jom, jangan malu tuan-tuan. Biar kita malu dalam dunia, jangan malu dalam kubur. Ada yang tak reti sembahyang tuan-tuan. Syukur pada Allah, kita ni boleh main masjid, tapi berapa ramai yang sembahyang tak betul. Angkat takbir salah. Tuan-tuan nak angkat takbir macam mana pun tak apalah, dia sunat je. Allah tak apa, sah juga. Allah pun sah juga. Allah pun sah juga. Tapi menyusahkan orang. Allah. Orang sebelah macam ni tak. Tak apa. Hang lo. Aku lambat sikit, tak apa. Menyusahkan orang. Belum lagi hak jenis tak lepas-lepas tu. Allah. Oi. Allah. Kita ada kata naya aku duduk sebelah dia ni. Yang kita dah lama dah dapat duk tengok dia, siapa tak dapat. Mai hak sebelah kanan dia duk kacau aku pun tak dapat. Allah. Abang-abang kalau jumpa orang tu bagi penampak tengah belakang, bagi Allahu Akbar, dapat. Susahnya awaknya teruk sangat. Ada yang sembahyang tak ada tomak nina. Bila nak sah? Jom kita sibukkan diri kita, belajar balik benda yang kita tak ada nak belajar dulu. Waktu muda-muda dulu kita sibuk dengan anak. Waktu muda-muda dulu cari duit anak-anak sekolah. Takkan tua-tua ni tuan-tuan kita duduk sibuk lagi. Sebab tu saya nasihat pada abang-abang, akak-akak, kalau ada anak, tak salah menyusah mak pak. Siang kat mak kita. Mak oi tak ada siapa nak jaga anak ni, mak boleh belak. Mak umur 70 nak tolak tak agama cucu. Tak apa, dah tak ada orang, tak apa, mak boleh jaga, tak apa, mantanglah. Nampak? Alhamdulillah. Terima kasih mak. Sian kat mak. Dengan pak tu sakit gaut, mak tu kencing manis, pak tu pula kena kencing lagi teruk tuan-tuan.
kita pula pergi duduk berat depa dengan anak kita jenis buah-buah pula anak. Tuan-tuan pernah dengar tak cucu berak dalam kepiah anak kepiah tok dia? Dia buka pampers, dia berak atas kepiah putih tok dia. Sebab tok dia perasan buat tok celepuk, tuan-tuan. Takkan kita nak bagi mak pak kita lagi susah mak oi. Cik punya anak ni 4 orang, tak apa cik cari nursery ke apa ke. Mak tu sahaja, mak pergi mengaji kat masjid, mak pergi mengaji kat ustaz tu, mak pergi mengaji kat ustaz tu. Tak apa mak mak pergi lah tambah ibadat. Kau nak qada puasa ke, nak qada sembahyang ke, ayah pergi ayah. Anak-anak saya tanggungjawab. Kan bagus. Nak bagi sibuk dengan akhirat. Sebab ada orang jahil tuan-tuan, dia sibuk sungguh tentang dunia sampai dia tak pernah fikir tentang agama dia. Tetapi kalau orang jahil sibuk tentang dunia tu tak elok. Bayangkan kalau orang alim pula tuan-tuan sibuk tentang dunia, lagi-lagi buruk perangai dia. Dia orang alim, dia orang yang ada ilmu, tapi dia bercakap soal dunia, Masya Allah. Setiap satu benda dia nak ambil duit, setiap satu benda dia nak ambil untung, setiap satu benda dia nak ambil faedah untuk dia. Kamu tu alim, kenapa kamu cinta kepada dunia lebih daripada yang lain? Yang ketiga tuan-tuan, wattakasul. Orang yang sibuk kepada benda-benda yang bukan perkara yang menjadi penting untuk dia, buruk. Tetapi ada orang yang menyibukkan diri dia pada benda yang tak sibuk pada benda penting pada diri dia, lagi buruk. Saya ulang balik. Orang yang sibuk tentang benda yang bukan hai dia, buruk. Tetapi lagi buruk, dia tak ambil berat tentang diri dia sendiri, lagi buruk tuan-tuan. Sekarang berapa banyak orang yang tak ambil berat tentang diri dia sendiri. Hutang dia tak bayar, dia duduk sibuk tentang orang lain. Anak dia nikah orang ni, anak dia nikah orang mana. Dengar cerita anak dia cerai tu, duduk sibuk je. Anak dia hak nikah tu tak ada anak lagi ke? Dia pun kata mandui. No, nampak tu. Ni anak dia menikah 2 orang. Sibuk siapa? Tuan-tuan tahu tak? Orang main tanya saya, 1 minggu orang melawat saya 15 bas. Orang melawat saya 1 minggu, 1 hari Sabtu saja 15 sampai 20 bas. Yang datang ziarah saya 15 sampai 20 bas, tuan-tuan bayangkan. Hari ni saja 1 van, semalam 1 bas. Dia tak kira dah hari ni. Besok tak ada. Sabtu ni 15 bas. Dalam ramai-ramai hak mai duk ziarah saya tu, dia pun tanya apa? Ustaz sihat? Ustaz sihat? Alhamdulillah saya sihat. Ada yang mai tanya, Ustaz, bini Ustaz berapa? Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ada tuan-tuan. Kenapa kak tanya saja? Tanya, orang suruh tanya. Tak, benda tu tak ada kena mengena dengan kita. Kak, kita tersambil berat, lantaklah dia nak nikah berapa. Lantak. Hidup saya ni tuan-tuan, macam-macam benda saya jumpa yang pelik-pelik mu ada. Yang pelik-pelik mu ada. Ada yang kata, Ustaz tak penat ke ceramah? Saya kata tak. Malah ceramah tu ubat pada saya. Kalau saya tak sihat, bagi mikrofon, insya-Allah sihat. Ada pula tanya, Ustaz, mikrofon tu nak kena rebuih dulu ke? Insya-Allah. Rebuih secukup rasa, minum air dia. Dia ubat. Dia jenis tak faham. Apa yang menjadi kegemaran kita, itulah ubat pada kita. Saya ulang balik tuan-tuan, apa yang menjadi kegemaran kita, itulah ubat pada kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan sakit, apa kegemaran tuan-tuan? Semayang, pergi semayang. Semayang tu menyembuhkan tuan-tuan. Wasta'inu bis sabri was salah. Adik-adik, dulu ustaz ni belajar di Mahat Tahfiz, hafal Quran. Bila hafal Quran tuan-tuan demam hafal Quran ni.
Saya hafal Quran umur saya 19 tahun. Tua-tua bangka dah. Okey, 19 tahun baru nak hafal Quran. Macam depa ni umur 13, umur 9 tahun. Saya 19 tahun, tua dah. Bila nak masuk ayat Quran dalam dada tu, ayat Quran tu mulia, ayat Quran tu cahaya, ayat Quran tu wahyu, ayat Quran tu hebat. Nak masuk dalam dada orang yang hitam hati dia, orang yang kotor hati dia, tuan-tuan, belaga, demam. Bila saya demam, ustaz tanya, dia mai ke asrama saya. Kenapa tak masuk kelas? Demam ustaz. Elok ah. Tu nak bagi tahu hang banyak dosa. Quran tu nak masuk susah, dia bagi demam dulu supaya hang senang masuk Quran. Tu dia. Bangun. Nak buat apa ustaz? Pi kelas. Pi masuk kelas. Saya demam ustaz. Hang tahu tak Al-Quran tu ubat. Bila hang baca Quran, Quran itu menyembuhkan. Oh, baru saya faham. Berapa ramai orang hari ni bila sakit, dia tak baca Quran. Dia duduk menung tengok TV. Tasbih dia apa? Remote TV. Abang saya sakit abang. Sakit, tak buat apa, dia tengok TV lah. Itu tasbih dah. Lizia kalah ke menang tau. Duk ingat Lizia pula. Sekali pergi tengok Manchester pula lawan Liverpool. Sakit-sakit dan tengok. Ronaldo tak main elok tu orang. Lah. Orang bila sakit berdamping dengan Quran. Quran tu ubat. Jom tuan-tuan, kita sibukkan diri pada benda yang kita punya, yang nak bawa bekalan kita ke akhirat tu. Yang kita duk sibuk dia ni, berapa dia ni, berapa apa. Saya bila tengok anak-anak tuan-tuan kat depan saya ni, saya mula ceramah tahun 90. Tahun 90 lah. Sebelumnya tahun 89. Selepasnya itu tahun 91. Anda faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Ini cerita hantu Kak Limah. Maka bila saya menikah tahun 94, saya kahwin tahun 94, dapat anak tahun 96, dapat cucu tahun 2020, dapat cucu. Okey. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila dapat cucu tu, saya singgah dekat supermarket, beli lori yang tayar besar tu, nak bagi cucu main. Dapat beli 2, buat balik Aris, atuk beli lori. Dia pun datang kedai datang tuan. Dia pun pusing tayar tu. Isteri saya keluar, dia tengok saya beli main dengan cucu. Abang, masa anak kecil-kecil tak pernah abang beli mainan. Bila ada cucu baru beli mainan. Abang masa anak kecil-kecil tak pernah main macam ni. Bila dapat cucu baru main. Bila dia cakap macam tu, saya terdiam tuan-tuan. Tak semena-mena nitik air mata. Baru saya teringat, saya tengok gambar anak saya tu daripada hak sulung sampai hak nombor 5. Saya terlalu sibuk tuan-tuan. Sibuk mengajar merata-rata, sampai tak ada nak main dengan mereka, sampai tak ada masa dengan mereka. Baru saya fikir, Allah, 30 tahun tuan-tuan saya duk abai anak-anak. Sebab tu bila saya tengok anak tuan-tuan ni, saya rasa sedih mudah. Saya tak pernah main waktu budak anak saya, budak-budaknya mereka ni. Nak main badminton ke, main bola ke, nak pergi jogging naik bukit ke, tak tuan-tuan. Mak mereka buat semua. Saya kata kat isteri saya, abang sibuk kerja dakwah, abang sibuk mengajar orang, abang sibuk berdakwah. Minta maaf sangat-sangat mama lah. Tapi mama kena ingat, mama duk jaga anak-anak, mama duk didik anak-anak. Pahala abang mengajak ni pun dapat kat mama.
Mama pun share juga pahala bang, mudah-mudahan ada pahala. Mama pun boleh tumpang. Baru dia diam kan. Saya cakap benda macam ni dekat satu tempat, ada satu makcik tu mai jumpa saya umur 60 lebih. Ustaz, boleh tak makcik pun tumpang sama? Astaghfirullahalazim. Umur 62. Makcik pun nak tumpang juga. Ustaz, boleh tak Ustaz? Saya kata tak apa makcik, pergi tumpang orang lain lah, banyak ni. Tapi kalau 26 insya-Allah boleh tumpang tak? Tak pernah faham, tak faham sudah tak ni. Kadang-kadang kita duk sibuk tentang orang lain, tapi kita tak sibuk tentang diri kita. Kita duk tengok salah orang. Salah. Saya banyak dosa, tuan-tuan pun ada dosa. Jadi jangan duk cerita pasal dosa orang. Allah tutup kita punya aib pun 1000 nikmat dah. Allah tutup dosa kita ni pun 1000 nikmat, tuan-tuan. Bayangkan kalau Allah buka aib kita, mana nak letak, tuan-tuan? Saya pernah jumpa seorang isteri yang buat nasi kangkang pada suami dia. Dia kata, Ustaz, makcik duk buat nasi kangkang tiap-tiap hari kat suami makcik. Kata suami makcik jadi lagu mana? Jadi bodoh. Ikut tak kata apa. Ustaz, macam mana makcik nak minta taubat pada Allah? Macam mana nak minta maaf pada suami makcik? Makcik takut bila makcik cakap dekat dia, dia marah makcik. Kalau makcik-makcik lah buat nasi kangkang kat orang tua tu, lah makcik taubat, makcik nak beritahu apa? Abang, yang abang bodoh tu saya kangkang. Nak cakap macam tu? Nak cakap macam mana, tuan-tuan? Dia tak tahu nak cakap apa pada suami dia. Ada suami yang datang jumpa saya mengadu. Dia kata, Ustaz, saya ni berdosa, saya pendosa. Abang buat dosa apa? Saya berzina, Ustaz. Saya bagi tahu dekat isteri saya pergi kursus, saya pergi mesyuarat, padahal saya ni bawa perempuan ikut saya berjalan. Saya berdosa dengan Allah, saya berdosa dengan isteri saya, Ustaz. Kalau Allah buka aib kita, tuan-tuan, buruk, tapi Allah simpan. Tapi kita tak nampak aib kita. Kita nampak aib orang. Kita tulis yang bukan-bukan dalam Facebook, kita komen yang teruk-teruk dalam TikTok, seolah-olah kita ni bersih sangat. Sebab tu kalau kita tak tahu apa hujung pangkai, lebih baik diam. Man kana yu'minu billah falyaqul khaira aw liyasmut. Kalau kamu beriman pada Allah, kamu jaga mulut kamu, cakap yang baik-baik. Kalau tak tahu apa-apa, duduk diam. Itu lebih selamat daripada bercakap tentang aib orang lain, buruk orang lain. Kerana kita juga mempunyai buruk masing-masing, tuan-tuan. Ustaz, saya tak ada buruk apa, saya baik. Saya tak pernah minum arak, saya tak pernah berzina, saya tak pernah isap dadah, saya tak pernah buat benda haram, saya tak pernah mencuri, saya tak pernah merompak. Saya orang baik, Ustaz. Ya, abang orang baik, tapi abang ada dosa apa? Dosa lidah. Dosa lidah. Berapa ramai orang ngumpat. Imam baca khutbah, kita sambil duduk naik berjalan. Apa imam slow sangat. Tu yang aku lemah main masjid. Tak ada tu imam hak lain ke? Tu tak ngumpat ke? Tengok-tengok tu imam naik atas mimbar je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lemah. Silap main masjid ni. Nampak? Tu imam pula jadi imam, Allahu Akbar. Apa suara macam Sunio apa? Itulah dosa kita, dosa ngumpat. Tapi kita tak perasan. Kita kata, woi, ham nyanyi berjoget tu haram. Joget dengan perempuan duk gedik-gedik tu haram. Dosa. Tapi dalam kita nak kata dia dosa, kita kata dekat dia, hang tu bercakap pun tak sedap, apatah menyanyi. Tu pun dosa pada kita. Kita kata dekat dia, ada setengah orang
Bercakap pun tak sedap, macam mana nak menyanyi? Bukankah suara itu adalah anugerah Allah? Kenapa kita nak kutuk suara orang? Berdosa, tuan-tuan. Dalam kita nak menegur, kita juga buat dosa. Apa nak jadi kita ni, tuan-tuan? Hari ni bila kita rasa bahawa kita lebih baik daripada orang lain, dan lebih malang lagi, sejak 2-3 menjak ni konsert tak berhenti-henti pula. Tuan-tuan tak rasa susah hati ke? Banjir dah berlaku, kepala air dah berlaku, penyakit dah berlaku. 2 tahun kita tak keluar rumah. 2 tahun, tuan-tuan, kita semayang tak macam sekarang. 2 tahun kita nak keluar rumah ni, orang duk jaga berkawat tu, buat roadblock sana, roadblock sini. 2 tahun duk dalam rumah flat, punya boring, tak tahu nak buat apa. Balak Tuhan bagi. Habis-habis balak, kita panggil pula orang buat. Mailah buat konsert, mailah menyanyi, mailah. Tuan-tuan panggil mailah tu panggil balak ke panggil apa? Dan bila ustaz-ustaz tegur, janganlah anjurkan konsert-konsert lagi, bercampur laki perempuan, buat benda tak elok, apatah lagi penyanyi tu pula penyokong LGBT. Hari ni orang Islam pula marah. Apalah ustaz ni? Islam ni rahmatan lil alamin. Negara kita ni bukan orang Islam semua, ustaz oi. Ada orang bukan Islam, kalau mereka nak main konsert, apa masalah kita? Kata rahmatan lil alamin, hormatlah mereka nak konsert. Orang Islam pula yang cakap macam itu, tuan-tuan. Sedih kita dengar macam tu. Ada yang kata, ustaz, bila penyanyi luar datang ke negara kita, secara tak langsung kita dah mempromosi negara kita pada negara luar. Mereka tahu Malaysia. Ini kepentingan bila buat konsert. Ustaz kena faham. Saya kata, biarlah satu dunia tak kenal Malaysia, janji Allah kenal. Janji yang di langit, para malaikat kenal kita Malaysia ni. Apa kita nak nama di kalangan dunia, sedangkan dunia tak boleh bagi rezeki pada kita? Dunia tak boleh tolong kita. Yang tolong kita Allah. Yang kedua, kalau kau nak buat konsert yang hadirnya ialah orang bukan Islam saja, silakan. Masalahnya yang beratur pukul 5 pagi, konsert 9 malam, tuan-tuan. 5 pagi dah beratur dekat stadium. Ni kerja apa ni, tuan-tuan? Konsert 9 malam, 5 pagi dah penuh dah, duk tunggu nak buka stadium, nak main duk depan sekali. Yang subuh kau tak pernah tunggu masjid buka. Tak pernah engkau tunggu masjid duk buka. Bila Tok Siap buka masjid, kami nak sembahyang, pukul 5 tunggu dah. Tobatlah home, tak ada. Hak konsert boleh dia tunggu, tuan-tuan. Konsert harga RM2,500 tiket, habis dia beli. Yang masjid ni tak ada siapa tu rela tunggu kat depan. Tiket. Sembahyang zuhur kah? Tiket. Ada tak? Ada tuan-tuan bendahari masjid pergi dekat kolah yang tadi ambil wuduk dia berapa cebok dia? 8 kan? Satu cebok RM1, RM8. Tak pernah, tuan-tuan, masjid cah duit. Berapa ramai hak sayang masjid. Yang konsert berdiri jamban tak ada, aircon tak ada, tengah-tengah padang tu, 500 habis, tuan-tuan. Ni yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, allazina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Islam memanglah rahmatan lil alamin, tapi bukan pada benda maksiat, pada benda yang haram. Allah mengharamkan pada satu benda mesti ada sebab. Haram itu ada sebab untuk orang Islam ataupun bukan Islam. Arak tu haram, orang Islam pun mudarat kalau makan, orang bukan Islam pun mudarat kalau minum. Sama ya.
Tapi paksa kamu tu tak Islam, ada peraturan dia untuk kamu minum arak di tempat-tempat yang tertutup dan sebagainya. Pergilah minum, jangan kamu kacau kami hak tak minum ni. Serupa itulah dalam bab konsert tadi. Kita tak pernah larang mereka nak buat opera, buatlah untuk kong mereka, buat. Ada tuan-tuan pergi tengok dah, tak ada rajin kita, tak tengok kita. Jadi yang hampa bawa sekarang ni, hampa tarik orang kami, hampa tarik anak muda kami. Tuan-tuan, zaman sekarang kita kena fikirkan keselamatan akidah anak kita. Yang ni kita kena fikir, tuan-tuan. Sebab saya tengok hari ini anak-anak muda terlalu liberal. Dia pakai baju lambang salib, takut kita. Dia pakai jersey bola, nama jenama arak dekat belakang dia. Dia jual burger, dekat stall burger dia itu payung yang ditaja oleh arak. Saya berhenti kereta, tuan-tuan. Selalu saya tengok burger tu ada tulis arak dekat payung dia tu. Saya kata kat pemandu saya, stop, reverse balik, go stand balik. Saya pergi dekat dia, abang burger dua. Ustaz nak jenis apa? Buah daging lah. Saya tak main pergi cemarah lagi, saya order burger dulu. Bang, payung ni abang ambil di mana? Ini kawan bagi, ambil je lah. Abang, ni arak ni bang, syarikat arak ni. Saya tak jual arak Ustaz, saya jual burger. Tahu abang jual burger, tapi abang duduk bernaung di bawah payung yang tertulis arak. Abang secara automatik mempromosikan arak. Tak boleh bang. Itu nak pakai, takkan nak pakai payung di rumah Ustaz. Saya tak suruh abang pakai payung di rumah. Abang ambil cat, abang cat je supaya hilang iklan dia tu. 2-3 hari lepas tu saya lalu lagi sekali, dia cat dah, tak nampak dah tulis nama arak. Sebab hari ni orang tak rasa geli, tuan-tuan, duduk di bawah logo yang ada arak. Kalau dia duduk di bawah logo orang yang tulis arak, dia tak rasa geli. Dan kita tengok dalam video, satu orang perempuan, dia buka botol arak, dia tolong tuang arak dekat boyfriend dia yang bukan Islam. Arak ni, tuan-tuan, ni Ummul Khaba'is, ibu kepada segala kejahatan. Arak dia boleh tuang, tuan-tuan. Kalau dia boleh tuang, agak-agak minum je nak. Yang ni yang kita kena takut dengan anak-anak kita. Dulu kalau kita sebut babi, naik bulu romau. Kalau kita lalu dekat highway, lori babi potong, berhenti motor kita. Lori babi lalu, berhenti kita. Babi betul. Dulu. Tuan-tuan tahu tak hari ni ada orang Islam makan babi? Dia bukan laki-laki, dia perempuan, anak dara, belum kahwin. Mai jumpa saya, minta saya bawa air penawar, nak hilang ketagihan, makan babi. Allah, kita bila sebut babi 4 kali nak muntah. Babi muntah tu. Dia boleh telan, tuan-tuan. Sebab tu orang tua-tua dulu bila sebut babi, dia sebut dengan benda jijik. Babi tu tebal tu, muka lasah dia tu, babi. Hari ni orang sebut dengan lemah lembut je, babi, khinzir. Dah tak nampak kebabian dia, tuan-tuan. Saya tanya dekat dia, macam mana akak boleh terlibat dengan babi? Dia kerja di office, tengah hari kawan-kawan ajak makan warung-warung semua ni. Mula-mula cari warung orang kita, gerai tepi jalan orang kita, kedai orang kita. Masuk 2-3 bulan, ajak makan kedai ni lah, western ni. Masuk tak awal lama tu, mereka pergi ajak makan kedai bangsa mereka. Dia kata tak apa, kedai ni ambil order kedai lain, makan tempat kita tak apa. Masuk apa lama, makan babi depan dia. Duk ngap-ngap, I tak makan babi lah. Kita orang tahu. Sedap ke babi? Lagi sedap pada ayam.
Kita tak makan lah. You tak cuba, you tak tahu. Dia pun ambil tuan-tuan. Sedap. Sudah tuan-tuan. Dia kata sejak daripada itu dia jadi pemakan babi. Dan dia siap beli babi, simpan dalam peti air. Habuan nak masak tengah malam. Kita balik kampung buka peti air, kita balik rumah buka peti air, ada ayam, ada buah, dia buka peti air, babi dalam tuan-tuan. Tuan-tuan tak susah hati ke tuan-tuan? Kita duk sibuk tentang anak orang lain. Anak kita bersekedudukan di kondominium di Kuala Lumpur. Ada isteri orang yang bersekedudukan dengan warga Afrika tuan-tuan. Dia bini orang, laki kerja tempat lain, dia kerja di KL, duduk seorang. Dia panggil mak Afrika tu main duduk dengan dia, jadi macam laki bini dia. Ni duk keluar dalam surat khabar, keluar dalam berita ni. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Anak kita. Kalau menikah tak apa, hang nikah dengan siapa pun buat halal. Ni hang duduk sekedudukan macam laki bini. Bila balik ke rumah kita hari raya pakai jubah, pakai baju kurung, pakai tudung, padahal jom tuan-tuan, jangan sangat duk sibuk tentang anak orang lain. Kadang-kadang benda tu jadi pada anak kita. Sibuk tentang orang lain, pasal diri kita terlupa. Tuan-tuan yang saya hormati, yang terakhir untuk malam ni tuan-tuan, jom kita ubah diri kita betul-betul. Saya tadi surat khabar duk telefon saya, harian Metro telefon, berita harian telefon, semua dah keluar dalam media. Mereka nak tanya kenapa saya ceramah 2-3 hari ni saya pakai topeng tutup muka. Saya kata penyakit saya dah merebak daripada kaki. Daripada kaki saya dah naik ke muka. Jadi kalau kaki saya boleh sorok. Kalau badan saya boleh sorok dengan baju, dengan seluar. Tapi kalau muka, takkan nak pakai seluar kat muka. Dulu-dulu zaman kita kecil-kecil betul, masuk dalam jamban, seluar tak atas kepala. Dulu-dulu masuk dalam jamban, tak kepala ni, seluar sependa tak atas ni. Pergi masjid, keluar pada jamban masjid, terlupa nak pakai balik. Dalam nono orang agak tengok macam-macam jenis manusia ni. Dia terlupa jenis macam-macam tuan ni. Kalau muka saya nak sorok macam mana? Reporter ni tanya, apa perasaan Datuk? Saya rasa saya stres. Bila orang tengok saya jadi stres. Saya tak boleh, saya jadi runsin. Tadi sebelum start ceramah, tuan-tuan duduk jauh dengan saya, lega. Tengok pengurusi kata, boleh main rapat. Sudah tuan-tuan. Mereka akan tengok muka aku ni, muka adik ni, dia tengok muka kita. Tang mana yang rosaknya muka Ustaz Kazim ni? Tak ada. Jadi runsin. Dia kata, Ustaz, adakah bila dah jadi macam ni Ustaz rasa dah tak semangat nak dakwah? Saya rasa sedikit down. Sebab saya tak confident dengan apa yang berlaku pada saya. Kadang-kadang tengah-tengah duduk saya saja tuan-tuan, saya punya muka ni keluar darah ni. Keluar darah. Saya kena bubuh macam-macam supaya darah tu stop. Dia ganggu saya. Ustaz, sampai bila Ustaz nak ceramah? Saya cakap sampai saya mati. Kalau kata saya tak boleh ceramah lagi, muka saya dah jadi buruk nanti, orang geli, orang jijik tengok muka saya ceramah dalam Facebook sudah. Ambil topeng, pakai topeng yang duk misi rumput tu, dah. Selagi mana lidah saya belum buruk,
selagi mana lidah saya belum berkarat, saya nak ceramah. Melainkan kalau lidah saya ni, saya kata dah jadi buruk, dah jadi berkarat, dah tak boleh cakap, mungkin baru saya diam. Ustaz tak berubat ke dengan doktor? 15 doktor dah saya ubat. Daripada pakar sampai yang mengajar, doktor pakar saya pergi. Dia tu pensyarah pada doktor pakar. Ambil isi dah, ambil kuku, ambil kulit, ambil darah, ambil rambut, termasuklah ambil daging pun saya dah buat. Doktor ambil daging ni tuan-tuan ni, mentah-mentah ambil. Mula-mula bius. Ustaz, kita bius nanti kita bius nanti tak sakit lah Dia pun bius, relax. 4 minit, 5 minit dia datang, dia cocok dengan jarum. Sakit Ustaz? Sakit. Oh, maknanya bius belum jalan lah. Tunggu lagi 5 minit, dia ambil jarum, dia cocok. Sakit Ustaz? Tak sakit, maknanya bius sudah jalan lah. Kita boleh mula sekarang Boleh doktor, boleh. Dia pun masuk tuan-tuan, dia masuk dalam paha saya ni, dia tarik buat keluar. Aduh, sakit doktor. Tadi you cakap tak sakit, sekarang sakit lah. Aduh, sudah tak boleh buat apa, kita teruskan saja. Buat sajalah tuan-tuan. Dia jahit mentah-mentah pula. Aduh. Doktor nak buat apa pun saya ikut. Janji saya tahu apa penyakit saya. Yang penting saya tahu dan dapat ubat. Sebab saya nak terus berdakwah, kerana saya rasa inilah jalan yang Allah pilih saya supaya saya dapat syurga. Sebab tu saya sayang sangat kerja dakwah ni. Tuan-tuan, Allah pilih tuan-tuan sebagai isteri orang. Mungkin itulah jalan tuan-tuan untuk tuan-tuan dapatkan syurga. Jom jadi isteri yang terbaik. Abang-abang di sini cikgu sekolah. Jalan yang abang nak dapat syurga tu melalui cikgu sekolah. Jadilah cikgu yang terbaik. Tok Imam, jalan nak masuk syurga tu mungkin Allah pilih jalannya ialah jadi imam. Jadilah imam terbaik. Anak-anak oi, Allah pilih kita ni jalan syurga, jadi anak laki-laki. Jadilah anak laki-laki yang baik pada mak bapak. Mungkin itulah jalan Allah pilih untuk syurga. Saya pula kerjaya saya ialah pendakwah. Mungkin jalan ni kot Allah nak bagi syurga. Sayang dakwah elok-elok. Jangan cemari kerja dakwah kita. Jangan cemari imam kita. Jangan cemari cikgu kita. Jangan cemari kerani kita. Jangan cemari pekerjaan kita. Jadikan pekerjaan kita sebagai satu jalan untuk masuk syurga. Ada orang yang kahwin tak ada anak, bila dah mai tua, jadikan tak ada anak tu berbakti pada Allah. Jadi sukarelawan masjid. Dah tak ada anak, tak ada cucu, mai masjid, vacuum kapet, bersihkan tandas, bersihkan cermin. Saya tak ada anak ustaz, apa lagi nak buat, mai khidmat kat masjid lah. Pi kubur, bersih kubur. Orang banjir, bantu anak yatim, tolong. Allah tak bagi kita anak. Kalau Allah bagi kita anak pula, jadikan anak-anak aku ini sumber aku dapat syurga. Aku nak didik elok-elok jadi anak-anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan aku ada pahala. Walaupun aku dah mati, anak aku semayang, pahala mai kat aku. Anak aku duduk dalam masjid, pahala mai kat aku. Anak aku hari ni duduk baca Quran, tiap-tiap hari pahala mai dekat aku dalam kubur. Itulah jalan aku nak dapat syurga. Tuan-tuan di sini orang kaya. Saya jumpa tuan-tuan orang Melayu, orang Islam kita, dia ada duit dia saja 5 bilion tuan-tuan. Kaya nganga saya. Kita jangan kata 5 bilion. Nak jumpa 500 ribu pun sesak, 50 ribu pun tak ada. Dia ada 5 bilion tahun 80-an. Kemudian dia tinggalkan Malaysia, dia buka bisnes sampai ke Amerika. Baru balik. Dah tua dah, dia balik, dia kata dia teringat, dia sayang kat Malaysia, dia bawa balik tuan-tuan. Nombor yang awal sekali dia mai cari saya. Sebab duk dengar ceramah dalam YouTube.
Dia bagi hadiah dekat saya bukan duit, dia bagi Quran kat saya. Quran tu dibuat daripada tembaga. Dia kata, ustaz, saya tak ada apa nak bagi hadiah yang lebih mahal daripada Quran. Beratnya tuan-tuan, 4 orang akad ni tobat lahum tak baca orang tu, berat gila. Quran ni ustaz, tulisan tangan dipahat atas tembaga. Masya Allah. Saya kata pada dia, Tan Sri, gunakan kekayaan Tan Sri untuk membeli syurga. Pilah buat masjid ke, wakaf kubur ke, buat sekolah ke, untuk bawa bekalan ke akhirat. Tuan-tuan orang miskin, tak ada duit, doa tuan-tuan tu, gunakan kekuatan doa tuan-tuan, doakan pada orang, doa pada diri sendiri, kerana doa juga merupakan ibadah. Kalau kita orang miskin, masing-masing ada jalan untuk masuk syurga. Jadi tuan-tuan, saya minta tuan-tuan doa ya, saya sihat tu ya. Saya tak minta duit pada tuan-tuan. Minta jari saya lurus balik. Saya takut besok semua bengkok. Sekarang saya nak pegang mikrofon ni pun tak kuat tuan-tuan. Duk pegang belah kiri, belah kanan ni saya tak apa nak pegang, dia nak jatuh. Saya takut besok dia jadi tak larat semua. Ni dia mula dengan ni. Besok doktor panggil saya, dia nak tengok saraf saya. Tuan-tuan doalah muka saya ni elok, supaya saya seronok jumpa orang. Kalau nanti muka saya buruk, macam mana buruknya tempat lain, saya malu. Dan mungkin tuan-tuan tak jumpa saya dah dalam ramai-ramai macam ni. Saya malu tuan-tuan, muka saya hodoh. Tadi saya cakap dekat reporter tadi, saya takut orang jijik dan orang geli tengok saya. Sebab tu saya tutup muka ni. Sebab doktor kata kurangkan kena cahaya matahari, pakai sunblock, pakai sunscreen, supaya saya tak terdedah. Itu yang saya tutup terus tuan. Saya nak jaga ni, saya nak dakwah saya masih berjalan. Kalau kata muka saya ni dah tak boleh dikawal, saya terimalah, redalah. Wartawan tadi tanya, adakah ini sihir ustaz? Wallahu a'lam. Doktor mengesahkan saya ni mengidap penyakit kulit yang kronik. Tapi saya tak dapat nafikan juga, dia pun ada unsur-unsur sihir. Tuan-tuan pernah tengok cerita hantu? Pernah. Tuan-tuan pernah tengok cerita hantu orang putih, Annabella ke apa bala ke? Pernah. Tuan-tuan pernah tengok tak dalam filem tu, kereta mainan berjalan sendiri? Macam itulah di rumah saya tuan-tuan. Anak saya punya kereta mainan tu berjalan sendiri pukul 3 pagi, duk pusing dalam rumah. Saya ni dah tak tidur malam bertahun-tahun. Kerja saya ialah duduk dalam rumah pukul 2-3 pagi, saya tengok YouTube, tengok bacaan Quran, saya baca Quran. Kadang saya lelak mata, saya tengok balik, tengok-tengok kereta berjalan tuan-tuan pukul 3 pagi. Kalau tuan-tuan jadi macam tu, agak-agak tuan-tuan nak buat apa? Lari tuan-tuan, hambat kereta tu. Macam itulah gangguan yang ada. Jadi siapa yang sini The Seekers Paranormal, main rumah saya kalau berani. Okay, ni bukan main-main, saya cakap dalam masjid tuan-tuan. Dia boleh berjalan sendiri, dan ada mainan kereta anak saya tu yang ada bila berjalan dia bunyi. Ting 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 ting. Dia bunyi tengah malam tuan-tuan. Ting 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 ting. Okey. Jadi kalau siapa tak percaya, main rumah saya. Tidur di rumah saya. Untuk makluman tuan-tuan, saya ni tukang baca talqin, tukang mandi mayat. Bila habis mandi mayat, habis talqin di kubur, saya dapat hadiah. Antara hadiahnya ialah bantal si mati, bantal mayat tu. Jadi kalau tuan-tuan tidur rumah saya, bantal itulah saya bagi pada tuan-tuan. Yang mana faham? Tak faham sudah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.